Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada waktu tengah hari ini bersamaan hari Sabtu juga 5 hari bulan 1 6 hari bulan hari ini, maaf. Jatuh pada 6 hari bulan hari Sabtu 1 Januari lah tahun 2018. Saya mengambil kesempatan penafsiran Al-Quran yang mana beberapa penjelasan huraian saya yang telah lalu termasuk dalam YouTube, dalam Facebook, yang mana saya tidak menafsirkan suatu ayat pun kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pada tengah hari ini saya ingin sangatlah berbesar hatilah, ingin membesar hati sungguh untuk menafsirkan satu surah yang agak susah menafsirnya, iaitu surah Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah yang mana ayat ni 40 ayat, turun sesudah surah Al-Qiyamah. Ayat ni surah Al-Qiyamah, ini 40 ayat, turun sesudah ayat Al-Qari'ah. Dia turun kemudian surah Al-Qari'ah tu mal Qari'ah. Selepas Al-Qari'ah tu mal Qari'ah, maka turunlah surah Al-Qiyamah. Maka penafsiran yang ada di luar sana selain daripada nafsir saya ni agak kelainan, amat lain, kebanyakannya lain-lain, kerana dalam sebutan-sebutan mereka itu menyebut Tuhan. Saya tidak menyebut Tuhan kepada Allah Ta'ala. Saya menyebut kepada Allah Ta'ala itu adalah Allah. Dia bukan Tuhan, iaitu Allah semesta alam. Tapi kebanyakan penafsir akan menyebut Tuhan kepada Allah Ta'ala. Dan juga qiyamah, kehancuran-kehancuran berlaku di sini yang mereka faham, yang mereka tafsirkan. Langit dan bumi seisi luar dan dalamnya akan hancur, akan rosak, akan gulung, remuk, redam, habis. Tiupan sangkakala yang pertama, yang kedua, yang ketiga akan tiup bangun semula di satu tempat daerah yang putih. Satu bumi yang datar putih. Jadi macam itu, remuk, hancur, habis semua dulu. Jadi perjanjian Jambatan Pulau Pinang tak sempat bayar lah kalau berlaku tahun depan. 5 tahun lagi berlaku pun bayar tak habis tu perjanjian tu. Kalau lah berlaku qiyamah, tak sempat bayar, no bank dunia utang kat bank dunia kita, sandak emas tu bertrilion-trilion, berbilion-bilion kita nak kena bayar, tak sempat bayar, dah berlaku kiamat, langit bumi hancur. Ini tidak reliable lah tuan-tuan. Ini saya bawa contoh macam ni untuk tuan-tuan berfikir. Tentu dah tak selaras. Jadi Al-Qiyamah dengan surah Al-Qari'ah jaraknya selepas beberapa masa turunlah Al-Qiyamah. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. 2 bit ayat ni. Aku bersumpah dengan hari qiyamah. Jadi huruf la di sini adalah huruf tambahan, yakni zaidah. Dalam tafsir nahwu, tafsir sarah dipanggil lam tu la zaidah. Jadi padahal uqsimu tu, aku bersumpah, qismun tu dah kuat cakap, tapi ditambah lagi dengan lam alif, lagi segi ilmu saraf, juga ilmu nahwu, ilmu percakapan, ilmu lughatul arabiyah, lebih kukuh lagi, lebih kuat lagi. Sungguh-sungguh aku bersumpah macam itu. Sungguh-sungguh-sungguhlah. Macam bergeleng-geleng kepala, maksudnya macam itulah tuan-tuan oi. Bersumpah sungguh-sungguh. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali. Diri sendiri sekalipun ia berupaya sekuat tenaga di dalam kebajikan, mana walau macam mana pun dia dapat berpuasa, bersedekah, buatlah apa jua amalan-amalan yang dia buat, semuanya kebaikan yang ada itu, kami bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali. Jawab qasam tidak disebut lengkap di sini. Aku bersumpah dengan nama hari kiamah, dengan nama jiwa yang banyak mencela, bahawa nescaya jiwa itu pasti akan dibangkitkan. Pengertian bangkit, jawab di sini menunjukkan oleh firman selanjutnya.
Sebelum saya sampai firman selanjutnya, saya beritahu dulu pada tuan-tuan, bangkit. Bangkit ni yub'asuhumullah. Berarti dibangkitkan, bukan dibangkit pada hari qiyamah. Qiyamah tu di sana. Hari hancur tu di sana. Mana berbangkit di sini saya buat lakonan lah. Dua orang di depan kita ni. Satu orang betul-betul orang mati. Ini nak buat lakonan tak perlu. Lakonan saja. Tak perlu. Ni lakonan. Jadi satu orang lagi dia tidur lena. Kepada orang yang tidur lena ni kita boleh seru dia. Bangkit oi, bangkitlah, dah lama dah hang tidur. Bangun. Tak boleh panggil dia tidur, boleh panggil dia bangun. Tetapi kepada orang yang mati, nyawa tak ada ni, dia mati, luput lenyap dah. Kita pergi kata kat dia, bangkit oi, bangun oi. Dia nyanyuk lah, kita panggil kata-kata panggil bangkit kepada orang yang mati tak ada nyawa. Berarti perkataan ya ba'asuhumullah ni bukan kata kepada orang yang tak ada nyawa, kata kepada orang yang ada nyawa. Macam tu kena faham. Baik, setelah tuan-tuan faham macam tu, sambung. Ayah sabul insanu allan najma'a 'izama. Apakah manusia mengira, yakni orang-orang kafir, bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulang berulangnya untuk dibangkitkan menjadi hidup semula. Dibangkitkan. Dibangkitkan. Hidup tak ada di sini, tapi musannif pengarang buh hidup. Apabila hidup, nyanyuk teruklah pengarang ni. Jadi saya tolak, saya tak mau pakai hidup ni, hidup semula tak betul dengan yub'asun. Yaumi yub'asun bukan berarti hidup, berarti bangkit, sedap macam tu. Yang kalau buh hidup, salah yang amat teruk, tak kenalah penafsiran tu macam itu. Jadi bahawa kami telah akan mengumpulkan kembali tulang berulang. Tulang ni betul, amat betul. Bukan tulang reput tu dia kumpul. Tuan-tuan punya tulang satu tubuh badan tu berpadu, satu kepahaman, satu tenaga, tumpu satu kepahaman. Yang di sini yang nak dihabaq ni kami kumpul supaya jiwa dia tak mati. Jiwa dia tidak lenyap ataupun jahil lagi bodoh, supaya dia bangkit. Tulang berulang, jiwa-jiwa terlibat sekali. Sebut bangkit di sini dengan jiwa-jiwa sekali, dengan nyawa-nyawa, dengan roh-roh sekali. Apa juga jasad-jasad nafsu yang ada seluruh juzuk badan ni kena bangun, kena sedap, kena bangkit. Bukan hidup, dia dah hidup. Bukan tak buat apa hidup lagi. Macam itu pengertian hidup ni. Pengertian bangun ni bukan makna kata pada orang mati, kata kepada orang hidup. Jadi yub'asun tu kata pada orang hidup. Najma'a 'izamah, kami bukankah kami tak boleh himpun, kami akan mengumpul. Bukan kumpul tulang dalam kubur tu, nak buat apa kumpul di sana, nak buat apa, tanya nak buat apa lagi. Allah Ta'ala Maha tak mengetahui, Maha faham, Maha tahu. Supaya di sini kamu faham, semasa kamu ada akal, ada fikiran, ada ilmu, masih hidup, masih waras. Yang ni dipersoal siasatkan, yang ni suruh kamu faham. Bukan suruh faham dalam kubur tu. Kau nak pergi faham di sana, tanya di sana baik dalam kubur tu. Kenapa hidup balik elok? Kena ada peradaban nyawa hidup balik. Kena ada sistematik. Duduk atas bangku, kepala dengan bekas dengan tali ikat 7 tempat, kena rongkai, kena buka, mulut penuh dengan kapas, telinga sumbat dengan kapas. Ini tidak ada peradaban, nak tanya. Sistematik dia tak betul. Jadi kena buatlah bagi betul. Bermakna di sana saya kata tak ada lah tuan-tuan. Kalau ada tak betul lah macam tu. Tak relevan, tak betul, tak senonoh. Sebenarnya tak senonoh. Buat apa Allah Ta'ala menghidupkan di sana? Untuk apa? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Di sini untuk tuan-tuan, untuk kamu, untuk orang kafir, untuk orang ketegak, untuk orang degil. Orang-orang Kedah kata degil, ketegak sangat, tak mau ambil faham. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan demikian, kami akan mengumpulkan kembali. Macam tu. Kami akan mengumpul. Kami berkuasa. Allah Ta'ala boleh buat apa jua. Tapi Allah Ta'ala tak buat merapu. Tak buat benda-benda merapu. Mesti dia buat benda-benda betul-betul. Anda merapu tak sistematik. Di samping mengumpulkan kembali tulang berulang itu, kerana orang tu sudah pun mati. Dia dimatikan oleh sebab kejahilan dan kekufuran dia. Kemudian dia kami hidupkan kembali balik. Seperti mana tafsir Al-An'am ayat 122. Ataupun Al-An'am 122. Macam itulah mengulaskan, mengkhabarkan kepada orang-orang yang mati jiwanya. Ataupun Al-A'raf ayat 25.
qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Selepas sahaja qala fiha tahyawna, pada bumi lah kamu dihidupkan, pada bumi lah kamu dimatikan, pada bumi dah kamu dikeluarkan, datang ayat yang kedua, wahai Bani Adam, kami telah pun buat pakaian bagi kamu, pakaian syariat pun kami buat, pakaian hakikat pun kami buat. Kenapa kamu tidak mengambil pakaian ini? Kamu bertelanjangan. Yang ni dimaksudkan kepada pengertian hidup ataupun bukan makna mati itu di sana. Allah Ta'ala tak kata pada orang mati di sana. Kata kat orang yang sini, orang sini hidup. Tapi jiwa dia mati, kepala ada bengang, semuanya mati. Tak faham, dia dipanggilkan mati. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, bahawa manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Ni dia kata kat orang hidup lah ni. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kata kat orang mati ke? Kata kat orang hidup. Tak kata pun kat orang mati. Ayat sebentar tadi pun tak kata kat orang mati. Dia kata kat orang hidup. Saya ulang balik. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bukan demikian, kami akan mengumpulkan tulang belulang tu. Dia tak kata kat orang mati tu, tuan-tuan dan perempuan. Dia kata kat orang hidup lah tu, dia kumpul. Kerana tuan-tuan tu ada tulang, ada akai, ada mata, ada telinga. Tu tunjang penghidupan kamu, tunjang penggerakan tubuh badan kamu. Dia kata di sini tulang belulang kami bersedia mengumpul, datang bergerakkan. Dia tak kata kamu langkah berjalan, kami yang menggerakkan kamu. Dia tak kata macam tu. Dia kata di sini tulang belulang tu kami mengumpul. Sama makna percakapan tu, tersulit sikit, terlindung percakapan sikit, bahasa tinggi sikit. Udah tak faham lah, tak faham lah tafsir dia. Kena ambil faham lah, belajar baik-baik. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Kenapa jadi mati itu? Tanpa alasan yang baik, yang betul. Prajudis ni mengambil satu tindakan sendiri-sendiri tanpa alasan yang kukuh, buat satu kesalahan. Begitulah Allah Ta'ala tanya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah. Kenapakah kamu berbuat kufur padahal dahulunya kamu tidak ada mati, terus menerus kamu dihidupkan, pada kamilah kamu akan dikembalikan. Kembali ni sedar dirilah, hiduplah setelah kamu faham ilmu tauhid, itulah kamu hidup. Oh, sebenar-benar hidup. Kalau tak faham ilmu tauhid, tak faham, tak erti nak buang syirik, kira orang tu kafir. Arti kafir, orang tu jiwanya mati. Maksudnya macam itu. Ataupun rosak, ataupun hancur, ataupun qiyamah. Dikatakan pada orang kafir macam itulah maksudnya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia bertanya, bilakah? Kalau orang Indonesia kata kapan, bila tu kapan, bukan kapan mati orang mati tu. Orang Indonesia kata kapan, bila. Hari kiamat itu berlaku. Pertanyaan ini mengandungi nada mengejek dan mendustakan. Bila berlaku hari kiamat tu? Surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah ni dah banyak sungguh dalam Quran habaq hari-hari kiamat.